A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana wa qiyadatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ataahu al-yaqin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat memberikan kepada kita peluang, dapat memberikan kepada kita nikmat, menganugerahkan kepada kita kefahaman sebagai seorang muslim, yang mana dengan kefahaman keislaman kita ini menjadikan kita seorang manusia yang mempunyai nilai dan mempunyai makna dalam kehidupan kita. Kita mempunyai satu panduan di dalam hidup agar kita tidak berada dalam satu suasana ataupun dalam keadaan yang tercari-cari ataupun dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi semoga para pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat bersama dengan saya pada malam ini untuk kita meneruskan siri pengajian di dalam asas-asas tadabbur Al-Quran. Pada siri yang ketiga ini, moga-moga segala apa yang telah kita lalui di dalam beberapa siri kelas ini dapat memberikan kepada kita satu penambahan, dapat memberikan kepada kita satu peningkatan di dalam bagaimana kaedah untuk kita berta'amul, untuk kita berinteraksi dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita melihat, sebelum kita pergi kepada asas tadabbur yang seterusnya, pada yang kali ini saya akan kongsikan kepada para penonton pada aspek ataupun pada ciri dan asas yang keempat. Setelah kita telah lalu dalam beberapa siri sebelum ini berkenaan tentang bagaimana kaedah-kaedah ataupun cara untuk kita mentadabbur Al-Quran, saya pada malam ini akan berkongsikan kepada para penonton satu lagi cara ataupun asas untuk kita mentadabbur Al-Quran. Namun sebelum itu, ingin saya membawa diri saya dan juga para penonton untuk kita melihat dan kita mengkoreksi bagaimana sebenarnya asas hubungan antara kita dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran seperti mana yang kita pegang bahawa ia adalah satu kalam Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada kita. Jadi apabila kita memahami bahawa ia adalah kalam Allah, ia adalah kalam Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta diri kita, bukan kalam biasa-biasa daripada mana-mana manusia, bukan kalam daripada perkataan-perkataan ataupun kata-kata daripada raja ataupun sultan ataupun pemerintah ataupun ketua ataupun sesiapa sahaja orang yang kita hormati ataupun sesiapa sahaja orang yang kita rasa besar dalam kehidupan kita. Ia bukan satu taraf dengan mana kata-kata yang ada ataupun yang wujud di dunia ini, tapi ialah kata-kata ataupun kalam yang diturunkan daripada langit. Diturunkan daripada langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta keseluruhan kewujudan alam dunia ini. Jadi ia adalah satu kalam yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengambil Al-Quran itu sebagai kata-kata yang sedang berkata-kata dengan kita, ataupun kita menjadikan ianya adalah satu kalam yang hidup, and yang benar-benar apabila kita membaca Al-Quran itu, dia seolah-olah sedang bercakap, sedang berinteraksi, sedang bersembang-sembang dengan diri kita sendiri apabila kita membaca Al-Quran. Jadi sebab itu antara satu perkara yang sangat asas di dalam kita membaca Al-Quran ataupun kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran adalah dengan kita melihat Al-Quran itu dengan cara tasawur. Kita tasawur ini dalam maksud bahasa Melayunya adalah kita membayangkan, and sawur, kita bayang, gambar, and imagine bagaimana kalamullah itu disampaikan kepada kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, contohnya di dalam surah Al-Baqarah, qala Allah Taala wa basyiril ladzina amanu
Dan telah dikhabarkan khabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh, mereka melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan bagi mereka, bagi golongan orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, bagi mereka sungai yang mengalir. Kullama ruziqu minha min thamaratin min rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala apabila menceritakan kepada kita berkenaan tentang nikmat yang akan diberikan, diganjarkan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, Allah menceritakan tentang syurga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menceritakan syurga itu dengan satu fakta. Kan? Kalau satu kenyataan apabila disampaikan, diungkapkan dalam bentuk anda akan diberikan nikmat itu adalah anda akan hidup senang, anda akan hidup penuh dengan kebahagiaan. Di dalam syurga itu ada pokok, di dalam pokok itu ada buah-buahan. Maknanya kalam dalam bentuk kenyataan boleh disampaikan dalam untuk menyampaikan kepada seseorang itu berkaitan tentang sesuatu perkara. Tetapi bila mana kita melihat cara Al-Quran ataupun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita nikmat, ia tidak ceritakan dengan sekadar kenyataan fakta apakah itu syurga. Tetapi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita sebagai seorang hamba-Nya apabila membaca ayat-ayat itu, membacanya dengan tasawur, membacanya dengan satu gambaran yang kita boleh imagine dalam kita punya kepala, bahawa syurga itu, di dalam syurga itu ada terdapat sungai yang mengalir, dan di dalam sungai bila mana kita hidup di tepi-tepi sungai yang mengalir itu terdapat beberapa samarat, tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman yang berada dalam syurga tersebut, yang mana seolah-olah kita dapat bayangkan dan kita boleh gambarkan dalam kepala kita bagaimanakah kehidupan di dalam syurga itu. Sebab itu apabila kita melihat tafsir yang terkenal yang ditulis oleh Syahid Said Qutb berkenaan tentang apabila dia menulis kitab tafsir tersebut, satu perkara ataupun satu niche yang sangat besar dalam tafsir itu adalah membayangkan ataupun mentasawurkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu sehingga manusia itu akan dapat mendapat mesej-mesej yang terkandung dalam ayat itu terhadap perasaan yang ada di dalam diri dia. Seolah-olah bila kita membaca ayat-ayat syurga, Allah mahu kita merasai satu perasaan tentang kegembiraan. Apabila kita membacakan ayat-ayat tentang neraka, kita dapat merasai, kita dapat menggambarkan betapa besarnya azab tersebut sehingga kita berasa takut dan kita berasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu asas yang sangat-sangat penting di dalam kita memahami dan kita melihat, kita menelaah ayat-ayat Al-Quran sebagai kalamullah yang seharusnya ditasawur, dan ia bukan sekadar dibaca dan difahami secara literal. Kerana itu kandungan Al-Quran ini dia bukan sekadar ilmu-ilmu yang untuk diketahui oleh manusia, dan ia juga bukan satu prinsip kebenaran yang kosong dan kering, tetapi ia adalah satu wahyu ataupun hidayah yang disampaikan kepada kita dengan masyair, iaitu dengan perasaan. Kita mesti merasai. Bila mana kita membaca ayat itu, hati kita ataupun kita punya tangan kita rasa boleh merasai perasaan-perasaan tertentu bersesuaian dengan ayat yang kita baca. Kerana Al-Quran benar-benar memahami bagaimana tabiat penciptaan manusia itu sendiri. Kerana Allah SWT yang menciptakan diri kita dan memahami bagaimana kita bergerak dan hidup. Jadi ini satu asas dan unsur yang sangat-sangat penting dalam kita mampu untuk bergaul dengan Al-Quran, agar Al-Quran benar-benar dimanfaatkan oleh manusia sebagai satu jasad. Al-Quran itu terjasad di dalam diri manusia, dalam perilaku manusia dan dalam akal fikiran. Ia bukan sekadar satu manuskrip ataupun mantra yang dibaca seperti mana agama yang lain. Jadi satu mauqif, satu pendirian yang seharusnya ada pada seorang Muslim apabila dia membaca Al-Quran, bahkan apabila mendengar
Mungkin dia tidak baca Al-Quran tetapi dia terdengar dalam radio ke ataupun di dalam ketika mana dia masuk masjid, mungkin ada beberapa orang yang tengah membaca Al-Quran dan sebagainya. Pendirian yang sangat besar untuk seorang Muslim itu apabila dia mendengar ayat-ayat Allah SWT lalu dalam kehidupan dia adalah dengan dia mengambil mauqif ataupun pendirian untuk senyap. Sebab tu Allah SWT menyebut, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar, istami'. And Allah menggunakan kalimah dalam bentuk arahan, and kalimatul am. Istami'u lahu, dengarlah ayat-ayat yang dibacakan tersebut, dan ansitu, kita berlaku dalam keadaan senyap. And ini menunjukkan bagaimana Allah SWT mengajar diri kita bahawa Al-Quran itu satu hidayah yang akan sampai kepada hati manusia apabila manusia berada dalam keadaan yang penuh kesediaan. Dan apabila dia tidak menjadikan apa-apa perkara di sekelilingnya satu kesibukan bagi diri dia ataupun dalam kesibukan dalam hati dan jiwa dia, semata-mata keseluruhan yang ada dalam diri dia dan hati dia adalah kepada apa yang dikatakan. Sebab itu ada satu kalam salafus salih bila menyebut berkenaan dalam terjemahannya, jika kita ingin bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lakukanlah solat. Dan sekiranya kita mahu mendengar apa yang Allah bercakap, apa yang Allah cakap dengan kita, maka kita bacalah Al-Quran. Dan seolah-olah ia adalah satu bentuk interaksi yang hidup di antara seorang manusia dengan penciptanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut juga di dalam Al-Quran, qala Allah Taala, ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idzni. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yukallimu, Allah berkata-kata dan Allah bercakap. Ada satu perbahasan yang panjang dari sudut akidah bagaimana kata-kata itu, tapi saya tidak masuk dalam perbincangan itu. Tapi apa yang kita boleh jelas di dalam ayat itu, Allah SWT menunjukkan kepada kita betapa Al-Quran itu ataupun wahyu adalah satu kalam yang Allah sedang bercakap dengan manusia. Dan sebab itu kita melihat bagaimana satu unsur yang besar dalam kita menerima Islam, bahawa kita menerima Al-Quran itu adalah adalah kalam Allah dan bukan kalam manusia, Nabi Muhammad SAW, atau bukan kalam Jibril dan sebagainya. Dan ini adalah satu asas keimanan yang besar kerana kita memahami bahawa itu adalah kata-kata yang terus langsung daripada Allah SWT yang disampaikan melalui utusan Rasul Allah SWT. Jadi keseluruhan daripada mukadimah ini saya ingin membawa diri saya dan juga sidang hadirin yang bersama dengan siri ini pada malam ini agar kita benar-benar kembali melihat bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Adakah kita benar-benar menggambarkan bahawa Allah SWT sedang bercakap dengan kita apabila kita mendengar Al-Quran itu sendiri. Baik, di dalam siri yang keempat ini, mungkin tidak panjang kerana saya akan kongsikan kepada sidang hadirin satu saja asas yang dapat meningkatkan dan membantu untuk kita mentadabur Al-Quran dengan cara yang lebih baik dan lebih bermakna. Di dalam kitab Qawaid Tadabbur al-Amthal yang menjadi secara umum rujukan umum bagi kita punya siri asas tadabbur Al-Quran ini, diletakkan satu kaedah yang disebut sebagai at-taradif. At-taradif ni bermaksud masuk bahasa Arabnya, taradif maksudnya persamaan ataupun sinonim kata. Sinonim kata. Jadi dalam bahasa lain, dalam bahasa Melayu dan sebagainya, perkataan-perkataan ataupun kalimah di dalam satu-satu bahasa itu mempunyai sama erti bagi kalimah-kalimah yang lain. Walaupun dalam lafaznya yang berbeza, tetapi ia mempunyai satu persamaan dari sudut makna. Dan ia mempunyai satu maksud yang hampir sama ataupun disebut sebagai sinonim katalah. Okay. Dan bagaimana kita melihat kaedah ini dalam kita memahami bahasa, kerana kita seperti mana yang telah disebut bahawa
Bila kita baca Al-Quran, bahawa ia adalah satu kalam Allah Ta'ala yang Allah sampaikan kepada kita sebagai kepada manusia seperti kita dengan bahasa yang kita faham, dengan kemampuan akal yang kita boleh cerap daripada kalam Allah itu. Jadi apabila kita memahami tentang konsep bahasa yang difahami oleh manusia, bahawa bahasa itu mempunyai beberapa kalimah yang mempunyai persamaan maksud. Jadi seperti itu juga apabila kita membuka Al-Quran dan kita membacanya, terdapat beberapa tempat-tempat ataupun kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai beberapa persamaan. Persamaan dari sudut penyusunan lafaz-lafaznya ataupun penyusunan ayatnya. Persamaan dari sudut makna-makna tertentu. Dan apabila kita boleh melihat keseluruhan persamaan itu, kita dapat mencari bagaimana ataupun mengapa Allah SWT menyebut di tempat ini dengan maksud yang hampir sama, tapi di tempat yang lain dengan lafaz yang berbeza tapi maksud yang hampir sama. Dan mengapa kedua-duanya berbeza dari sudut lafaz walaupun ia mempunyai makna yang hampir sama. Jadi itu secara umum bagaimana kita melihat kemampuan bahasa ataupun disebut sini sebagai taradif, persamaan kata dalam bahasa makna mempunyai satu menjadi satu asas ataupun menjadi satu kaedah yang membantu kita memahami lebih mendalam berkenaan tentang kalam Allah Ta'ala. Jadi fikrah ataupun gambaran taradif ini, dia akan memberikan kepada kita satu seolah-olah kalam-kalam ataupun kalimah-kalimah dalam Quran ini mempunyai satu tingkatan-tingkatan yang relatif dalam beberapa kalimah yang walaupun mempunyai satu maksud yang sama. Seolah satu kalimah tetapi ia mempunyai beberapa maksud-maksud ataupun mempunyai beberapa tingkatan yang relatif. Ini menunjukkan satu kekayaan di dalam bahasa, terutama dalam bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran yang cukup luas, yang cukup besar dan cukup banyak kalimah-kalimah yang terkandung dalam bahasa Arab, yang bila kita lihat persamaan ataupun muradiful kalimah itu terkandung beberapa, mungkin satu perkataan itu mempunyai hampir 5 ataupun ke 10 persamaan kalimah yang ada. Jadi at-taradif ini seolah-olah kita melihat kalimah dalam Quran itu dan kita melihat bagaimanakah di tempat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan satu makna yang hampir sama dengan kalimah yang kita tengok tadi, tapi dengan satu lafaz yang berbeza. Dan kita melihat bagaimanakah rahsia, bagaimanakah hikmah ataupun nilai tadabbur yang kita mahu cari di sebalik penggunaan kalimah-kalimah ataupun di sebalik penggunaan lafaz-lafaz yang berbeza tersebut, walaupun ia seolah-olah mempunyai satu makna yang sama. Jadi kita melihat secara zahirnya kalimah itu muradif, sama maksud sebab dia mempunyai perkataan yang sinonim. Tetapi bila kita melihat rahsia ataupun sir di sebalik perbezaan lafaz yang digunakan oleh Allah SWT dalam Quran, ia mengandungi satu kehalusan, satu maksud yang tersembunyi yang akhirnya menyebabkan kita merasai sesuatu kekayaan ataupun satu mukjizat yang besar di dalam penggunaan-penggunaan lafaz Al-Quran tersebut. Jadi secara umum kaedah ini adalah satu terkandung dalam perbahasan balaghah Al-Quran, di dalam kaedah bahasa yang agak tinggi dalam Quran, tapi ia membantu secara asasnya untuk kita melihat bagaimana kita mampu mentadabbur Al-Quran dengan lebih baik berbanding kita membaca terjemahan seperti biasa. Apabila kita contohnya saya bagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 58, Allah SWT menyebut wa idh qulna udkhulu fi hadhihi al-qaryah faqulu minha haitsu syi'tum raghada. Allah menceritakan berkaitan tentang Bani Israel yang mana diperintahkan untuk masuk ke Mesir. Dan lihat pada surah yang lain, surah Al-A'raf ayat 161. Dan Allah menceritakan situasi yang sama pada Bani Israel. Wa idza qila lahum uskunu hadhihi al-qaryah. Dan tadi udkhulu hadhihi al-qaryah. Tetapi dalam ayat ini Allah menceritakan pula dengan lafaz uskunu hadhihi al-qaryah. Jadi penceritaan yang sama tetapi dengan lafaz yang berbeza. Dan apakah maksud di sebalik kenapa Allah gunakan udkhulu dan mengapa Allah gunakan di sini uskunu?
Di sini satu gambaran persamaan di antara makna, tetapi ia mempunyai satu kehalusan perbezaan apabila kita memahami tentang penggunaan lafaz tersebut. Di dalam kaedah tafsir Al-Quran, terdapat satu disiplin yang disusun oleh para ulama tafsir, para ulama mufassirin berkenaan tentang tafsir tersebut yang disebut sebagai kalimah mutasyabih. Kalimah mutasyabih. Jadi ia disebut sebagai, okey, kejap, kita ada masalah teknikal. Baik. Apabila kita melihat bagaimana disiplin Al-Quran di dalam disiplin tafsir Al-Quran, ulama tafsir telah menyusun satu kaedah yang sangat besar dan sangat menjadi satu khazanah dalam ilmu tafsir yang disebut sebagai kaedah ataupun disiplin mutasyabbih lafaz Al-Quran. Kebiasaan apabila kita sebut berkenaan tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam perbincangan ataupun dalam perbahasan ataupun dalam ilmu agama, ia akan merujuk kepada ayat-ayat yang mana ayat-ayat yang mempunyai satu kesamaran makna ataupun kesamaran maksud dalam lafaz-lafaz ataupun dalam kalimah ayat itu. Contohnya berkaitan tentang istawa ataupun kalimah tentang yadullah dan sebagainya, yang berkaitan tentang, biasanya ia menjadi satu perbahasan akidah kerana ia berkaitan tentang menyentuh tentang zat-zat Allah Subhanahu Wa Taala, menyentuh tentang bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagainya. Tapi apabila menyebut juga tentang mutasyabihat ayat lafaz Al-Quran, ia tidak merujuk kepada perbahasan tersebut, dan bukan bermakna kepada kesamaran makna ataupun kesamaran lafaz yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun kalimah-kalimah tertentu dalam Al-Quran. Tetapi disiplin mutasyabih lafaz Al-Quran ini adalah satu disiplin tafsir yang melihat satu persamaan-persamaan kalimah ataupun persamaan lafaz di dalam Al-Quran dan mencari makna-makna tertentu di sebalik penggunaan lafaz tersebut. Jadi dia lebih kurang sama ataupun hampir-hampir sama dengan perbahasan ataupun taradif tadi, tapi dari sudut penggunaan ilmu dalam disiplin ilmu tafsir Al-Quran, ia disebut sebagai disiplin mutasyabih lafaz Al-Quran. Jadi di dalam perbahasan ataupun dalam disiplin ilmu mutasyabih Al-Quran ini, ulama memberikan ta'arif, memberikan satu gambaran apakah yang dimaksudkan dengan mutasyabih lafaz Al-Quran ini, supaya kita dapat memahami cara ataupun gambaran yang telah pun disusun dan diajar oleh para ulama tafsir agar kita mampu untuk meningkatkan kadar diri kita dalam mentadabbur Al-Quran. Banyak ulama seperti At-Tabari ataupun Qatadah, Zarkashi dan sebagainya telah memberikan ta'arif berkenaan tentang mutasyabih Al-Quran ataupun mutasyabih lafaz Al-Quran ini. Ini menunjukkan bagaimana disiplin ini telah pun lama disusun, telah pun lama dicongkil dan dikembangkan oleh para ulama tafsir sejak daripada zaman At-Tabari. Namun mengikut tarjih oleh Syekh Muhammad Abdul Azim Muhammad yang merupakan seorang ulama tafsir pada zaman ini yang telah menyusun banyak pengkajian-pengkajian beliau berkenaan tentang tafsir ataupun mutasyabih lafaz Al-Quran ini, beliau meletakkan bahawa ta'rif yang paling dekat dengan tabiat dan pengamalan disiplin tafsir sekarang adalah apa yang disebut oleh Al-Karmani di dalam kitabnya Al-Burhan fi Tawjih mutasyabih lafaz. Apabila Al-Karmani dia menyebut bahawa mutasyabih lafaz ayat Al-Quran ini bermaksud ia adalah satu gambaran ayat-ayat yang berulang dalam Quran. Dan banyak kita lihat dalam Quran ayat-ayat yang hampir sama, betul kan? Dan lafaznya hampir-hampir sama, kan, mutafaqah. Namun terdapat padanya beberapa penambahan ataupun pengurangan, ziyadah wa naqs, ataupun ianya mempunyai satu taqdim wa ta'khir, kan, diawalkan perkataan tertentu di ayat ini dan di tempat yang lain diakhirkan lafaz tersebut walaupun ia mempunyai satu susunan yang hampir sama.
ataupun diubah beberapa haraf. Haraf ni maknanya kalimah dalam bahasa Arab yang bukan isim ataupun bukan fi'al, bukan kata nama ataupun bukan kata perbuatan. Seperti contohnya di, ke, ala kan, di atas dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan kata haraf itu pun diubah dan menjadikan ia terdapat perbezaan di antara kalimah-kalimah tersebut. Jadi ini adalah gambaran bagaimana mutasyabih lafaz Al-Quran yang disusun oleh para ulama apabila mereka membanding-bandingkan, melihat keseluruhan ayat Al-Quran ini dan melihat ada beberapa persamaan. Tetapi persamaan-persamaan itu tidaklah secara total, tapi mempunyai perbezaan secara halus di sebalik perbezaan kalimah-kalimah tertentu yang ada dalam susunan ayat yang sama tadi. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW telah mengajar sendiri kaedah kepada kita, bagaimana cara untuk kita melihat Al-Quran itu dengan kaedah mutasyabih lafaz tadi. Contohnya dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan apabila Rasulullah SAW telah menyebut anna ismullahul azam, sesungguhnya nama Allah SWT yang besar, yang azim, yang gah, yang agung terkandung di dalam 3 surah. Dan fi 3 suwar min al-Quran, fi surah Al-Baqarah, wa fi surah Al-Imran, wa fi surah Taha. Dan dalam 3 surah ini, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan juga surah Taha, terkandung nama Allah SWT yang Al-A'zam, yang paling gah, yang paling megah. Dan salah seorang rawi di dalam hadis ini yang bernama Al-Qasim Ibn Abdurrahman Ibn Abdullah bin Mas'ud, yang merupakan cucu kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau telah menemukan nama Allah SWT tersebut yang disebut oleh Rasulullah. Yang mana apabila dia melihat satu nama yang mempunyai persamaan di antara 3 surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran dengan surah Hud, bahawa nama itu adalah nama Al-Hayyul Qayyum. Sebab dalam surah Al-Baqarah Allah SWT menyebut dalam ayat ke-255, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Di dalam surah Ali Imran ayat kedua sendiri Allah telah menyebut Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Dan satu persamaan di antara ayat tadi dan ayat dalam surah Ali Imran. Dan juga dalam surah Taha pula Allah menyebut lagi wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Jadi bagi pandangan Al-Qasim, ia menyebut bahawa nama yang disebut oleh Rasulullah tadi mengikut riwayat hadis tadi, ia menunjuk kepada nama Al-Hayyul Qayyum. Jadi ini menunjukkan bagaimana satu sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam kita mentadabbur Al-Quran adalah dengan kita melihat persamaan di antara ayat-ayat tertentu ataupun dalam kalimah-kalimah tertentu. Dari situ kita akan memahami beberapa makni-makni tertentu yang terkandung dalam persamaan tersebut. Sebab itu kita melihat betapa besar usaha ataupun juhud para ulama tafsir dalam menyusun ilmu mutasyabih Al-Quran ini. Seperti mana kita lihat, ia dimulakan oleh seorang ulama tafsir pada kurun kedua Hijrah yang bernama Muqatil Ibn Sulaiman. Dia menulis satu kitab mutasyabih Al-Quran. Kitab ini telah pun tidak sampai kepada zaman kita, tetapi ia telah dinukilkan oleh Ibnu Mutalil dalam kitabnya At-Tanbih War-Rad. Ini telah menukilkan bagaimana Muqatil telah menyebut beberapa kaedah-kaedah di dalam mutasyabih lafaz Al-Quran dan ditulis di dalam kitab beliau. Dan juga antara yang terkenal adalah Al-Khatib Al-Iskafi yang hidup pada kurun kelima Hijrah, yang mana beliau menulis satu kitab yang telah menjadi satu permulaan kepada gagasan penulisan-penulisan yang lebih lanjut ulama-ulama setelah beliau berkaitan tentang kaedah ataupun disiplin ilmu mutasyabih lafaz Al-Quran ini. Beliau menulis satu kitab bernama Mudaratut Tanzil wa Ghuratut Ta'wil. Dan antara yang menjadi satu rujukan besar dalam disiplin ilmu mutasyabih lafaz ini adalah seorang ulama yang bernama Al-Karmani yang hidup pada kurun ke-6, awal kurun ke-6. Beliau menulis Al-Burhan fi Tawjih Mutasyabih Al-Quran. Beliau menulis kitab ini
adalah untuk menyempurnakan apa yang kurang ataupun apa yang ditinggalkan oleh Al-Iskafi pada Duratul Tanzil. Dan juga setelah beliau, setelah Al-Karmani pada kurun ke-8, awal kurun ke-8, ditulis juga satu kitab yang ditulis sebagai Malakut Ta'wil oleh Ibn Zubair Al-Gharnati. Jadi ini semua beberapa nama-nama yang agak menjadi rujukan utama di dalam kaedah disiplin ilmu mutasyabih lafaz Al-Quran. Jadi apabila kita memahami dan kita melihat bagaimana betapa besarnya juhud ataupun usaha yang dilakukan oleh para ulama tafsir dalam menyusun kaedah-kaedah mutasyabih lafaz ini, sejak daripada kalau kita kutip daripada Mustadrak tadi tu, bahawa Rasulullah SAW sendiri telah menunjukkan kepada kita cara untuk melihat mutasyabih lafaz tadi. Dan sehinggalah sekarang masih ramai lagi ulama-ulama tafsir yang menulis. Kita melihat bagaimana sebenarnya mutasyabih lafaz ini, apabila kita dapat mengguna pakai kaedah itu dalam mentadabbur Al-Quran, kita akan dapat membentuk satu cara fikir yang melihat satu perkara ataupun melihat satu perbahasan Al-Quran itu secara terperinci dan secara mendalam. Dan kita dapat mampu untuk melihat, mengguna pakai kaedah tersebut dalam kita membentuk satu cara pandang terhadap alam dan kehidupan ini dalam cara pandang yang lebih halus, dalam cara pandang yang lebih disebut dalam ilmu tasawuf disebut sebagai zauq. Dan kita melihat apa di sebalik sesuatu perkara itu. Kaedah di dalam kita mengguna pakai mutasyabih lafaz ini dalam melihat Al-Quran adalah pertamanya, kita biasakan membaca Al-Quran secara kerap dan berulang-ulang. Dan kerana untuk kita melihat persamaan ataupun mutasyabih antara lafaz dan juga kalimah dalam Al-Quran ini, dia memerlukan satu kemahiran. Dia memerlukan satu kebiasaan dalam kita bermain-main dengan kalimah ataupun ayat Al-Quran. Jadi sebab itu langkah pertama dalam kita mampu untuk mempunyai satu kaedah dalam mentadabbur Al-Quran dengan cara mutasyabih adalah dengan kita biasa, kerap dan mampu kenal dan kalimat-kalimat yang biasa muncul dalam Al-Quran. Sebab bila mana kita biasa, yang lebih terbaik adalah dengan kita menghafal ayat-ayat tersebut, kerana kita mampu kenal di mana titik-titik persamaan lafaz ataupun kalimah dalam satu tempat dan satu tempat yang lain. Dan apabila kita telah biasa dan kita mempunyai persamaan, dan sebenarnya para ulama tafsir pun telah menyusun beberapa kitab yang menghimpunkan beberapa kalimat-kalimat Al-Quran dan menceritakan apakah maksud dan persamaan-persamaan dengan kalimat-kalimat lain, yang disebut sebagai Fihrasul Quran. Ataupun juga Al-Asfahani telah menyusun satu kitab dinamakan sebagai Mufradat, kitab Mufradat Al-Quran. Ini semua adalah kitab-kitab yang membantu untuk kita memahami lebih lanjut bagaimana tentang kalimah-kalimah yang terkandung dalam Al-Quran. Dan apabila kita telah biasa, kita tahu kalimat yang terkandung dalam satu surah itu ada persamaan dengan surah yang lain. Sebab kita dah biasa baca ataupun kita dah hafal ayat-ayat tersebut dan surah tersebut, maka kita boleh pilih kalimat ataupun rangkaian ayat yang mempunyai persamaan tersebut dan kita himpunkan dalam satu kertas. Kita himpunkan dalam satu buku. Dan kita buat ambil buku nota. Dan kita boleh bandingkan ayat-ayat ataupun kalimah tersebut dari sudut penggunaan kalimah dan juga cara ayat tersebut diungkapkan. Dan kita melihat mengapa lafaz itu berbeza ataupun susunan itu mungkin berbeza. Apakah rahsia di sebalik perbezaan-perbezaan kecil tersebut. Dan secara umum, biasanya kalau kita melihat kalimah-kalimah itu, apabila lafaznya berbeza walaupun ia mempunyai makna yang hampir sama, kita boleh bandingkan pula dengan kaedah ataupun cara dengan melihat asas yang pertama yang telah kita lalu dalam siri yang pertama, iaitu siyaqul ayat. Dan kita lihat rangkaian ayat. Kita lihat ayat sebelumnya, rupanya kalimat ini digunakan kerana sebelum itu perbahasannya begini. Tetapi di tempat ini lafaz ini digunakan tempat lain kerana siyaqul ayat selepas itu ataupun sebelumnya berkenaan tentang benda lain. Jadi kita dapat melihat penggunaan lafaz dalam Al-Quran itu, walaupun ia mempunyai makna yang hampir sama, tapi lafaznya berbeza kerana ia mempunyai kandungan ataupun tujuan-tujuan tertentu yang halus apabila kita lihat dan kita cari di sebalik penggunaan tersebut. Saya bagi contoh bagaimana di dalam surah Al-Baqarah,
Ini secara contoh yang paling mudah. Bila kita melihat Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Allah menyebut dzalikal kitab, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan, la raiba fih hudan lil muttaqin. Ini dalam surah Al-Baqarah. Dan Allah juga menyebut di dalam surah Yunus ayat ke-37. Allah sebut la raiba fih min rabbil alamin. Dan Allah juga menyebut tentang Al-Quran itu yang la raiba fi, tidak ada keraguan baginya, tetapi berbeza dengan penggunaan ataupun dengan ayat yang disusun pada ayat yang Al-Baqarah tadi tu, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tetapi ini Allah di dalam surah Yunus Allah menyebut la raiba fihi min rabbil alamin. Jadi bila mana kita melihat persamaan la raiba fi di dalam mauduk tentang Al-Kitab, tapi hujungnya Allah tutup dengan kalimah lain. So kita tanya kepada diri kita sendiri, mengapa ia berbeza? Jadi kita melihat perbezaan itu adalah kalau kita lihat ayat surah Al-Baqarah, Allah menyebut mengapa Allah menyebut tentang la raiba fihi hudan lil muttaqin, kerana di dalam ayat itu adalah ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah, yang mana sebelum itu surah Al-Fatihah telah ditutup berkenaan tentang al-hidayah, menyentuh tentang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi sangat bertepatan dan bersesuaian seperti mana kita telah lalu dalam siri pertama berkenaan tentang siyaqul ayat. Allah menyentuh pembukaan surah Al-Baqarah itu dengan hudan lil muttaqin. Alkitab itu adalah fungsinya memberi hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Apabila kita melihat pada ayat surah Yunus tadi pula, kita lihat ayat itu telah dimulakan oleh Allah SWT dengan ayat wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ia adalah satu perbahasan berkenaan tentang satu kritikan ataupun satu usaha untuk menjatuhkan Al-Quran itu sebagai satu kalam Allah, sebagai satu hidayah yang diturunkan oleh Tuhan yang mencipta alam itu. Jadi perbahasan tentang Al-Quran itu bersesuaian dengan menegaskan bahawa ia adalah satu tanzil, satu penurunan daripada Allah SWT yang menguasai alam. Lihat bagaimana Allah SWT menutup ayat tersebut dengan kesesuaian mauduk yang dibincangkan yang berbeza dengan perbincangan tadi. Walaupun ianya adalah satu perbahasan yang asalnya kita lihat secara zahir sama. Okay, itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, saya bagi contoh di dalam ayat yang sama tadi, supaya mudah untuk kita berlatih mentadabbur dengan kaedah ini. Ayat yang sama iaitu zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Dan Allah menyebut bahawa kitab itu adalah memberi fungsi untuk memberi hidayah kepada manusia, kepada orang-orang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Di dalam surah Al-Baqarah juga, di dalam ayat yang lain Allah menyebut syahrul ramadan alladhi anzala fihi al-Quran hudan linnas. Hudan linnas. Berbanding dengan ayat pertama tadi, Allah menyebut hudan lil muttaqin, diberikan hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Tetapi dalam ayat surah Al-Baqarah, dalam ayat yang lain, Allah menyebut bahawa Al-Quran itu memberi hidayah kepada manusia, hudan linnas. Jadi kita lihat berkenaan tentang hidayah, Al-Quran itu memberi hidayah. Allah SWT pada satu tempat menceritakan bahawa ia memberi hidayah kepada orang-orang bertakwa. Tetapi dalam satu tempat yang lain Allah menceritakan pula bahawa Al-Quran itu memberi hidayah kepada manusia. Dan orang bertakwa adalah manusia. Tetapi tidak semua manusia orang-orang yang bertakwa. Tapi apabila Allah SWT menceritakan tentang hidayah, pada satu tempat Allah menceritakan khusus bagi orang bertakwa, dan pada satu tempat yang lain Allah menceritakan secara umum bagi orang-orang yang bagi semua manusia. Jadi kita melihat bagaimana perbezaan di antara hudan lil muttaqin, memberi hidayah kepada orang-orang bertakwa, dan perbezaan hudan linnas. Kita lihat bagaimana sebenarnya pada ayat yang pertama itu, hudan lil muttaqin, adalah ayat di mana datang selepas pengkhususan penceritaan Al-Quran dalam surah Al-Fatihah sebelumnya, yang menceritakan tentang dua golongan
yang telah pun mendapat hidayah pada asalnya, iaitu golongan ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Taala, iaitu orang-orang Yahudi, waladhdallin, iaitu orang-orang yang telah disesatkan, iaitu orang Nasara. Jadi apabila menceritakan tentang kelompok manusia dari muka bumi ini, yang mana setiap manusia sama ada mereka akan mengikut golongan Nasara dan Yahudi ataupun orang-orang yang bertakwa. Jadi sebab itu Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah sangat sesuai. Allah SWT menceritakan tentang hudan lil muttaqin. Ia berfungsi sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang ikut jalan ataupun jejak langkah orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Berbanding daripada ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah yang disebut sebagai hudan linnas, Al-Quran hudan linnas, and ayat itu diturunkan ataupun disampaikan di dalam perbahasan berkenaan tentang syahrul Ramadan, dan menceritakan tentang tanzilul Quran, yang menunjukkan kepada bagaimana Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan sebagai satu fungsi dengan satu tujuan untuk memberikan hidayah kepada semua manusia. And seolah-olah pada ayat itu diceritakan bagaimana tujuan secara menyeluruh Al-Quran itu digambarkan, diturunkan ketika pada bulan Ramadan. And jadi ini menunjukkan satu perbezaan yang halus. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala mentakbirkan ataupun menyebut lafaz-lafaz tersebut agar kita memahami fungsi hidayah yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir di dalam contoh yang mungkin saya boleh kongsikan pada sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat mampu mentadabbur Al-Quran dengan cara yang lebih baik. Dalam satu contoh yang saya bagi lebih detail sikit, ayat yang berbeza daripada ayat yang tadi, Allah SWT menyebut, dan ini antara contoh yang agak biasa, yang common yang kita jumpa dalam Al-Quran. Allah menyebut, biasa kita jumpa wallahu bima ta'malu nabasir, and kita biasa jumpa kan, wallahu bima ta'maluna basir. Dan dalam tempat yang lain, dalam ayat yang lain, tapi dalam satu surah yang sama. And tadi ayat yang keempat dalam surah Al-Hadid, tapi dalam satu surah yang sama, ayat selepasnya, iaitu ayat yang ke-10, Allah sebut wallahu bima ta'malun, yang tadi pun wallahu bima ta'malun basir, tapi dalam ayat ke-10 Allah sebut wallahu bima ta'maluna khabir. And jadi seolah-olah dalam ayat yang menceritakan tentang apa yang kita buat, wallahu bima ta'malun, berkenaan tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, di dalam satu tempat Allah sebut Allah basir, and Allah bersifat basir terhadap pelakuan tersebut. Dalam satu tempat yang lain Allah sebut Allah khabir terhadap apa yang kita amalkan ataupun apa yang kita lakukan. Dalam satu tempat yang hampir dekat, dalam satu perbahasan yang hampir sama, tetapi Allah mentakbirkan, Allah menggunakan lafaz yang berbeza. Apakah makna dan mengapakah ia berbeza? Apakah yang dimaksudkan dengan basir terhadap amal kita dan Allah itu khabir terhadap amal kita? Jadi kalau kita lihat di sini contoh bagaimana kita melihat taujih, pengarahan ataupun apakah yang di sebalik mutasyabih lafaz Al-Quran ini. Pada ayat yang keempat itu, bila mana Allah sebut tentang wallahu bima ta'maluna basir, Allah memulakan ayat itu berkenaan tentang penciptaan alam. Allah sebut huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu tentang terhadap apa sekara kejadian yang keluar daripada muka bumi itu, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun daripada langit, wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan pada ayat yang lain, ayat tadi Allah menceritakan tentang kejadian muka bumi, yang mana Allah tahu segala perkara yang berlaku dalam setiap kejadian yang keluar daripada muka bumi ataupun yang turun daripada langit. Pada ayat yang ke-10 pula Allah menceritakan, memulakan ayat tersebut dengan la yastawi minkum man anfaqa min qabl fath wa qatal ulaika a'zamu darajat min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir. Ulama membahaskan bahawa perbezaan tentang al-khabir dan basir adalah al-basir itu, kedua-dua ni dari sudut persamaan muradif kalimah basar dan juga khabar adalah menceritakan tentang nazarah, penglihatan ataupun
kita punya apa, penglihatan lah, kita nazar, kita lihat, kita nampak. Tapi secara halusnya kalimah antara khabar dan juga basar adalah basar ini lebih merujuk kepada zahir sesuatu perkara. Manakala khabir adalah sesuatu yang batin, sesuatu yang tidak nampak. Dan di sebalik zahir itu, maka disebut sebagai khabir. Jadi ayat tadi, kalau kita lihat ayat keempat surah Al-Hadid itu, Allah menceritakan tentang kejadian alam, menceritakan tentang apa yang turun daripada langit dan juga apa yang keluar daripada muka bumi. Allah menceritakan tentang zahir kejadian yang wujud yang kita boleh nampak depan mata. Kita nampak hujan, kita nampak bagaimana pokok-pokok tumbuh dan sebagainya. Sebab itu Allah menyebut bahawa dengan segala perkara yang zahir itu yang kita nampak, Allah tahu, wallahu bima ta'maluna basir. Tapi apabila Allah menceritakan berkenaan tentang amal manusia, Allah ceritakan tentang dalam konteks ayat ke-10 itu adalah tentang infak. And kita memberikan sedekah, kita mengeluarkan harta. Ia adalah satu amalan yang sangat sukar untuk orang lain tahu. And kalau kita tunjukkan kita memberikan sumbangan ataupun sedekah pun, kita tidak tahu apakah sebenarnya yang berlaku dalam hati kita. And kerana adalah satu amal kebaikan yang semua orang terima, ia adalah kebaikan. Sebab tu Allah menyebut dalam ayat itu, Allah tutup dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang terkandung, apakah sebenarnya nilai yang ada dalam kita punya amal infak tersebut. And ini betapa halus kalimah yang Allah gunakan dalam menceritakan tentang amal tersebut. Bahawa kalau berbanding dengan ayat tadi, wallahu bima ta'maluna basir, Allah kata kejadian alam, Allah tahu segala perkara zahir. Tapi dalam kejadian amal-amal yang kita lakukan, Allah tahu lebih detail. Secara batinnya, wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi ini menunjukkan bagaimana mutasyabihul lafaz dalam ayat Quran, tetapi ia mengandungi perbezaan dan rahsia-rahsia di sebalik perbezaan tersebut. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan tentang kaedah ataupun asas mentadabbur Al-Quran pada siri yang ketiga ni, iaitu asas mutasyabih lafaz Al-Quran, yang mana kita melihat secara umum lafaz-lafaz ataupun kalimah-kalimah Al-Quran ataupun ayat-ayat yang ada persamaan. Tetapi bila kita membandingkan persamaan itu, kita menemukan beberapa perbezaan yang halus, yang kecil, yang mana Allah SWT memang mahu kita tahu kenapa ia berbeza digunakan kalimah itu ataupun kenapa disusun ayat itu berbeza dan sebagainya. Jadi semoga daripada siri perkongsian ini dapat memberikan kepada kita satu usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan cara kita berinteraksi dan bertaamul dengan Al-Quran. Semoga apa yang telah kita lakukan diberikan oleh Allah SWT ganjaran dan diberkati kehidupan kita dengan Al-Quran. Wallahu alam. Di sini saja siri pengajian bagi asas-asas tadabbur Al-Quran. Kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.